belakang ke apa ke, let's say kita buat 8 lah LT sama dengan 8 kali min chord ni. Okay. 8 kali min chord. So berapa? 8 kali 0.63. So berapa distance dia? Anybody can calculate? Power meter ni 4 point 5.04. Okay, 5.04. Okay, 5.04. So thinking about wingspan of airplane pun dalam 5 meter. 8 kali ni pun sebenarnya agak jauh lah, besar sangat. Okay, maknanya jarak 5 meter juga. Selalu terbang ni tak adalah, mungkin jet plane boleh lah. Okay, let's say kita ambil 6 lah, senang kan. Ambil 6 kali. Okay, ni berapa? 6 kali 0.63. 3.78. 3.78. Okay, that makes sense. Okay, 3.78. Okay, and then wing area, let's say tail area, kita start yang besar dulu lah. So ST 0.3 kali S. Okay, so wing area tadi berapa? 3.2. Jadi tail area 3.2 meter square ni kali 0.3. So berapa? 0.1. Lebih kurang 0.1 meter square. Okay, so now the size of the tail. So saya nak mengelak, saya just you can just add another wing. Sebab nak buat tail is another wing kan. Tapi apa yang saya buat adalah saya copy wing ni, saya paste. Okay, saya paste. And first kali ialah saya nak letak dia lebih kurang berapa tadi? Lebih kurang 3.78. Okay, dia sepatutnya daripada CG lah. Let's say kita assume CG here lah, senang kan, dekat depan ni. Sebab orang jarang letak sini CG. Okay, so 3.78 daripada leading edge of the wing. So leading edge of the wing dekat kosong lah, so kita letak sini 3.78. Okay, so now tail kita dah dekat belakang. Okay, now we go to the plan. Okay, cari wingspan of the tail. Kita tak tahu berapa, tapi yang kita tahu area dia adalah 0.1. Okay, area dia 0.1 1.0 pula 1/3 kan area dia. 1.0 meter square. Okay, 1.0 meter square. So kalau aspect ratio yang sama, ya betul, 8 aspect ratio macam ni lah rupa dia. So tak nak lah tail panjang-panjang macam ni. So what we can do is that we reduce the aspect ratios. So we go to section. Okay, untuk this root ni sama, kita main dengan aspect ratio dia. Yang ni aspect ratio untuk sebelah sebelah ialah 4. So kita buat aspect ratio dia 4 contoh. Okay, 4 ataupun 6. 4 lah. Okay, so jadi 2 lah ni. Kita tengok. Okay, so go back to the plan, tengok area dia tak cukup. Okay, tak cukup. So kita buat 2.5 ataupun kita besarkan foil 2. Okay, so root ni kita buat 0. Tadi 0.6, 0.4. Okay, 0.4. Okay, aspect ratio kita tengok aspect ratio 4, tapi area dia 0.64. Macam tak cukup. Okay, so area dia macam tak cukup. Tapi kalau tengok wing okay, mat
Ini dah jauh dah ni. Okay. Ini dah jauh dah kat belakang. Jauh kat belakang. Okay, so mungkin sebab saya pun main belasah ni, so mungkin saya pun tak ingat berapa sebenarnya. Okay, let's say kalau 0.2 pun dia mungkin dalam 0.6. So I think this looks about right lah. Okay, sebab kita tengok area dia 0.64. Okay, sebab right lah. Okay, 0.2. So tail. And then you notice that dia rasa macam tail ni kalau letak sama tinggi dengan wing, lagi ada masalah. Okay, lagi tak sama tinggi dengan wing, mungkin akan ada masalah. So mungkin you nak letak tail rendah sikit, so you just move the tail ke bawah sikit. Contoh 20 cm kan, 0.2 contohnya. Oh, ini 0.2 ni up, minus. Okay, so now you have a tail yang duduk dekat bawah. Okay, contoh. Okay, alright, sekarang kita nak buat badan fuselage. So ada dua cara. Satu is program fuselage, satu lagi ialah transport fuselage. Okay. Let's say we take a transport fuselage. Okay, sebab yang ni cepat. Okay, sebab dia dah bagi dah bentuk bentuk yang sesuai, bentuk macam kapal terbang. Okay, so tak mungkinlah badan kita panjang macam tu. So apa yang kita nak kena carry tadi, kalau kita tengok barang yang kita nak carry tu berapa lebar dia. Setengah meter, 0.4. So diameter dia mesti dah lebih boleh bawa masuk benda yang 0.4. Let's say takkan diameter dia semeter, so kita lah kata diameter dia 0.6. Okay, diameter dia 0.6, so dia boleh bawa barang 0.4. And tak mungkin dia panjang, so probably mungkin panjang dia dalam 6 meter contoh. Okay, so let's move around. Okay, so selalunya dia duduk dekat kapal terbang macam ni, dia selalunya dia tak panjang, dia wingspan dia je yang panjang. So rule of thumb dia katalah 5 meter juga lah. 50 lah, 5 meter. Okay, 5 meter panjang, and majority, let's say 40% daripada 5 meter tu dia duduk kat depan, meaning that 2 minus 2. Okay, bukan diri kat depan, so diri kat sini. Okay, somewhere around here. So kita punya estimation pasal distance tail ni pun rasanya mungkin tak berapa betul. So lupa rename. Okay, horizontal tail, HD. Okay, so maybe not 3.78, maybe less than that. Let's say 2 meter, 2.5. Yeah, about right. Okay, so letak kosong dulu. Kita tak tahu berapa tinggi dia nak letak. Okay, so if you look at this, okay lah, it makes sense body dia. Now body yang dia bawa, panjang dia 0.5. Okay, 0.5. So apa yang kita boleh buat ialah you boleh set dekat sini sebagai transparent, class light transparent, and then you ambil kotak. Okay, ambil box, add box. Box ni panjang dia 0.5, lebar dia 0.4, height dia 0.4. Okay, now kita study muat tak dia masuk dalam ni. Okay, yes, muat. Okay, so far muat lah, assuming that badan dia tu skinny paste. Okay, and box ni duduk dekat bahagian yang structure dia yang tak ada lah, meaning that design yang kita buat ni bolehlah bawa sebesar itu, bulky itu. Jadi maknanya kalau kita nak bawa barang makanan ke apa ke, tak semestinya kita nak kena letak dia dalam bentuk box kotak macam ni. Boleh jadi kita boleh letak dia tempat
tempat lain kan, apa boleh letak dia memanjang ke apa ke, tapi volume yang sama. Okay, volume yang sama. So let's say buat 1 meter lah. Okay, 1 meter tu boleh bawa barang, and then kita buat negatif 0.5. Kenapa? Okay, barang yang dia nak bawa ni, CG dia dekat depan wing ni, CG ni. So dia duduk tengah-tengah kat sini. So meaning that bahagian yang lain ni mungkin tak perlu kan, tak perlu ada. Meaning that untuk avionic system, okay, untuk komputer ke apa, dia kecil je. Jadi letak dekat hidung je kan. So, boleh letak dekat hidung. Okay, so maknanya boleh lah kot saya boleh minus 1.5. Ya, okay. So saya boleh buat body dia pendek lagi. So mungkin 4 meter saja dah cukup. 1 meter. Right. Okay. And this looks comfortable enough. Meaning that payload yang kita nak bawa ni kita letak dekat sini, ataupun maknanya kalau belakang ni dah tak perlu apa, saya ingat body dia boleh pindah ke depan lagi. Okay. But whatever lah. Okay. So meaning that badan ni mungkin tak perlu panjang, so you boleh pendekkan bahagian belakang. So this is where kita buat dia punya aft mold kan. Kita buat 4 dan contoh. Lebih sikit. 0.2. Less 3.8. Okay. So whatever behind the wing dah tak perlu lah, kita cuma bawa dia naik ke atas je. Okay, in case kalau kata kita nak kena airdrop dia kan keluar dekat punggung belakang, jadi tak sesuai kalau kita ada bentuk fuselage yang macam ni. Tak sesuai. Pasal apa? Dia kena buat ram door kat sini. Okay, kena buat pintu. Bila kita buat pintu, dia kena flat. Okay, dia kena flat. Jadi aft width ni kita buat lebar lah. Okay, so mungkin selebar apa dia punya badan kan, barang ni kata 0.4. Dia punya lebar tu 0.4. Full width 0.4. No, let's say tu buat 0.6 juga half width. So flat macam tu. Half height dia rendah 0.1. Okay, flat like this. Kalau kita tengok will shape like this, dia flat. Ni macam banyak pesawat transport. Okay, apa yang banyak pesawat transport buat ialah dia punya atas ni betul straight. So dia punya aft center dia 0.5 contoh, ataupun terangkat dah tu 0.45. Okay, so situ. Okay, so you ada body yang bulat, lepas tu dia jadi ni. So jadi bila kita buka pintu belakang, okay, bila kita buka pintu belakang tu, kita boleh keluarkan dia barang. Okay, so ni barang kita nak bawa. So untuk memudah cara structure or what not, kita boleh letak horizontal tail, kita boleh naikkan dia lagi. Let's see 0.2. Okay, atas lagi. Letaklah horizontal tail kat atas tu, and belakang sikit 27. Okay, contoh dia letak horizontal tail kat atas tu. Okay, senang nak buka ke, nak pasang, nak buka senang. Tak atas tu. And then bila nak bawa kargo, jadi tak boleh ada wing sticking out masuk kat dalam body. So maknanya you kena tinggikan wing. Okay, so angkatlah wing tu jadi 0.3 contoh. Bukan, sorry, 0. Height 0.4 contoh. Tinggi sangat. Okay, 0.3. Okay, duduk atas tu. So wing tu duduk kat dalam. And then you rasa macam hidung ni terlampau moncong sangat ke depan. Okay, sebab you rasa boleh letak barang lagi kat depan, kalau in case kalau perlu, then you pergi balik kat transport fuselage,
we change nose mode ni ke nombor yang kurang lagi, let's say 1. So dapatlah hidung yang lebih tumpul. Okay. So now you ada tail, you ada ni. Apa yang kita tak ada ialah vertical tail. So you boleh copy balik horizontal tail tadi. Okay, base. Okay, now for vertical tail, apa yang kita buat ialah katalah kita design, so just put the span. Okay, vertical tail ni dia vertical tu, sedangkan yang ini horizontal. Jadi first kali vertical tail ni kita tak turn off dulu symmetry. Okay, it's not symmetrical. Okay, nombor 2, you go to the section. Okay, and ambil span untuk vertical tail ni, katakanlah 1.5 meter. Okay, 1.5 meter. Uh, 1.5 tinggi sangat. 1 lah. Okay, 1 meter. And then dia punya root dia 0.6. Okay, so tail ni kena design dia apa ni lah. Kalau for aesthetic value, you nak sweep sikit, sweep 20 degree, banyak sangat 10 degree. Sweep, dah jumpa dah. Sweep, okay. 10 degree for example. Tapi yang penting sebenarnya apa yang nak kena tengok adalah ni dihedral angle. Dihedral ni yang kita set ke 90 darjah supaya dia tegak dan rotate fall to match dia. Baru dia jadi vertical tail. Sweep, okay, dah jumpa. So dia ni wing area. Kalau you rasa macam tingginya benda ni kan, nak buat apa tinggi-tinggi, okay, then you boleh kurangkan tinggi dia. Okay, and you can also move it around. Okay, let's say you move dia ke 2, okay, belakang sikit 2.2, duduk situ boleh, ataupun betul-betul nak kat belakang 2.4. Okay, duduk situ. So that's your vertical tail. Okay, and remember F-foil tadi kita tak tukar, so you have to set F-foil untuk vertical tail ni dia symmetrical. Jadi camber dia kosong, camber location ni, okay, dia boleh sama. So dapatlah satu F-foil. Okay, so now that's your vertical tail. Okay, so this is a preliminary, and then you tengok balik. And kita ni designer, kadang-kadang kita tengok macam tak lawa je kan, tukar lah. Okay, so jadi you nak 0.8, not too tall. Okay, and you nak dia 20 darjah. Okay, mungkin lebar sikit dekat sini, tiru sikit dekat sini. Okay, yeah, it makes sense. Okay, mungkin 25 degrees, 27 straight. Okay, and then you feel that this is terlalu ke belakang, mungkin nak ke depan sikit, so you buat 2.2. Okay, yep. Okay, so yang ni sense ni you have to train lah, kena train. So ini kalau kita nak letak tail dekat sini, kat bawah ni sama level, tak boleh je, tak salah pun. Okay, tak salah pun. So you nampak lah, you dah boleh apa benda you nak carry dekat dalam. So this is basically the basic design of the plane. Okay, so to give you a good idea of macam mana dia punya. Okay, nak pergi kat transport fuse dekat sub ni. Okay, kita boleh buat rectangle punya line atas, just to show that the openings. Okay, kat mana kita nak keluar atau nak masukkan barang. Okay, you just add rectangle punya surface, and you notice that dia ada buat drawing kat sini. So you have to play around with this. You center just okay, tag outside normally, and you play around. Oh, okay, ini kat sini. Okay, center W dia. Okay, alright. So play around with it. So kita nampak ni sebenarnya ialah 0.25. Okay, kalau betul-betul kita nak exactly dia dekat tengah-tengah. Okay, and ini kata lantai pintu. Okay, takkan sampai besar ni kita nak buka pintu dia, tak lah kot. Okay,
So maknanya kita main dengan U-length. Okay, mungkin ini panjang dia. So move ke depan and try to think about kalau dia berapa besar, kita panjang lagi. Move lagi. Okay, so probably pintu dia besar ni tak cukup untuk keluarkan ni, dia kena lebar lagi. So lebar lagi, lebar. So in the end of the day, pintu dia sebesar ini untuk dia buat airdrop. Okay, sebesar itu untuk dia buat airdrop. Maknanya ada ruang lebih kat belakang ni, dia kena letak parachute. Okay, so the moment pintu ni dibuka, so pintu ni nak buka macam mana, dia tak semestinya kena buka flat ke belakang tu, tak semestinya. Dia boleh buka, dia boleh pecah dua, buka kiri kanan. Okay, tapi tu detail design kemudian lah. So basically you just give some idea of macam mana pintu ni dibuka, dan kemudiannya macam mana barang bulky ni keluar. Okay, barang ni tak semestinya sebesar ini, kata maksimum ni besar ni. In fact saya boleh buat besar lagi, dia bagi 1 meter besar. Okay, 10 meter untuk dibawa. So your system semua dekat sini. Contoh kata if you want di bahagian depan untuk boleh buka, you buatlah boleh buka. Ataupun kalau lah you jenis nak okay, you tambah lagi satu. This time dia kata kita drop dia macam orang drop bomb. Okay, so you boleh buat door opening macam ni juga. Okay, like that. Tekan sikit. Okay, so kalau tak nak buka kat belakang ni, buat dia jatuh bawah kan, pun boleh. Okay, pun boleh. Ataupun buat dua-dua terus kan. So this is how to put it. Okay, so you can the box kita shape ni kan, ke box ni payload kita letak color ruby, merah, tak kisahlah color apa. Tu okay. Okay, ni barang. Okay, so ni barang mau hantar. So ini airplane dia dah siap, dah ada siap tail, dah ada apa semua. Nah sekarang ni thinking about propulsion. Nah sekarang ni dia nak transport, dia nak kena pakai minyak kan, kipas. So box ni saya betulkan balik design dia, sebab tak payah buat 1 meter semua dia. Okay, so ini barang yang dia bawa, and dia punya location dia dekat kosong atau dia letaklah kat situ, duduk bawah wing. Okay, so ini barang yang dia nak bawa, dia nak drop kan. Sebab ingat kita kena bawa fuel. Okay, dan kapal terbang ni kecil, banyak sangat fuel lah boleh taruh dekat dalam wing. Okay, so kita nak pakai engine. Okay, nak pakai engine. So sekarang ni engine ni, let's say kita nak pakai 2 engine. So kita kena design tempat letak kat mana propeller dia, propeller sizing. Okay, so you can add propeller. Okay, prop. Okay, alright, prop. So design of the prop, dia punya diameter dia boleh jadi, let's say 40 cm. Okay, kecil sangat, setengah meter. Okay, setengah meter, 6 buah blade, katakan engine modern lah, 7 blade. 7 blade. Okay, so location dia dekat wing ni, selalunya kita letak dia tak keluar sikit. Okay, 1
meter daripada situ. Okay, that makes sense. 1 meter and height duduk depan sikit. So point sorry, if and duduk betul-betul kat wing which is 0.3. Kita tengok balik wing. Okay, so propeller ada dua. Okay, global origin. So ada dua propeller si besar ni. Ni pun rasanya macam tak berapa besar, tapi sebab kita pakai blade banyak, so mesti appropriate lah size ni. Okay, ini. So si propeller color obsidian, color gelap. Okay, so that's your propeller. Okay. So propeller ni run by contoh electric motor. Okay, electric motor. So kita boleh lukis motor ataupun kita buat, nak senang kita buat satu port. Okay. Sebab yang ni cuma nak buat design dia. Okay, you add a port. Okay, and port ni dekat tempat yang sama dengan propeller tadi, pada ketinggian yang sama. Okay, symmetrical. Okay, and port length ni kata 1 meter. Okay, and then you move dia ke minus. Okay, lebih kurang macam ni lah. Ini dia punya disc dia, apa semua yang spinning part tu kat sini. So electric motor kat dalam ni, dia letak port. Dia rasa macam motor dia besar lagi. Okay. Main dengan fine ratio. Lagi besar nombor fine ratio, lagi slim dia. Kalau ni nak letak 10, gemuk lah dia macam ni. Okay, gemuk lah dia. Tapi kalau letak 15 dah okay. And you think that ini terlalu ke depan, sebab maximum ni should be around there. So just move to minus 0.4. Taklah jauh sangat. So propeller pun you move balik. Okay, that's about to make sense. Okay, so 320 km boleh ke pakai bateri? Let's say it's electrically powered. Okay, tapi dia ada engine yang dia boleh recharge the bateri. Okay, so let's say to give you some idea, so you put in that, so kita letak satu engine berapa cc, letak betul dalam box je dulu. Okay, box dia 0. Kata engine 100cc motor Kapcai tu besar, 30 cm dia. Panjang tak lebar 20. 0.4 width dia 0.3, height dia 0.3 juga. Okay, so duduk. So let's say ini besar juga ni, 0.4 macam besar sangat. Okay, okay. So let's say ini generator lah. Okay, generator. Ni ada engine. Okay, engine to generate electricity. Okay, and let's say saya letak dia dekat depan. Okay, untuk weight dia ni. -1
Okey, let's say dekat sini. Sebab apa? Nanti kita boleh buka hidung ni, senang ya, kita nak buat apa-apa dan controller dia ada dekat sini. So belakang ni kita bawa fuel. Contoh kan. Belakang ni kita bawa fuel. So copy, paste, fuel. 16 liter kan. 16 liter ni berapa meter cube? So tangki minyak 16 liter. Okey. Kalau width dia 0.2, height dia 0.2, jadi 0.04. Okey. 0.4. So ni berapa ni? 0.4 kali 0.2 kali 0.2. 0.16, betul? Yes, 0.016. That is 16 liter. Okay. That is 16 liter. So, kita duduk dia dekat negatif 0. Okay. Kata tu tangki minyak. Okay. So, barang duduk bawah ni tangki minyak ni. Besar tu. Okay. So, buh tinggi sikit. Gravity. Ya kan? Kat situ, so enjin ni you boleh buh ke belakang balik. Okay. Nanti 0.8. Okay lah. Enjin duduk situ. Okay. Naik sikit. So enjin kat situ. Sebab apa tu? Tinggal bawah ni kan ada landing gear ni nak masuk. Tayar, landing gear, apa semua bala semua kat dalam tu kan. Okay. And kalau you tengok ruang macam ni, ni kita boleh letak payload lagi ni, buat apa? Buat besar-besar kan. Okay. Buat apa besar-besar. If you are smart, you can put landing gear sampai dekat depan ni, meaning that you can just put your fuel tank di atas engine. So what you can do is kita lower down ini to minus 0.1. Okay. Engine letak situ. Okay. Kat bawah. And then you letak fuel tank dekat atas. Okay. Sikit. Okay. Letak fuel tank kat situ. So actually ada ruang lagi untuk kargo. So that's your fuel tank. Let's say fuel kita letak warna red. Okay. Generator letak color aluminium. So engine aluminium. Okay. Okay. So aluminium engine kita kat sini. So ni ruang kargo yang boleh bawa. And then we just add another box for, let's say, computer lah, flight computer. Tak besar, 0.2 kali 2 contoh. Kecil flight computer dia. And dia duduk minus 1. So nak letak kamera ke apa ke, tu letak kat situ. So flight computer, blue plastic shape. Okay. So as a flight computer, ini okay. So generating electricity to the battery. Okay. So bateri ni nak buh kat mana? Kita boleh buh bateri dekat dalam ni. Okay. So apa yang saya nak introduce satu lagi ialah letak tangki minyak macam ni kan, macam tak cun. Kenapa tak ikut bentuk? Kenapa tak ikut bentuk badan? Boleh juga. Okay. Kalau nak buat ikut bentuk badan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Let's say lah katakan due to wing ni cuma structure yang kita tak boleh nak letak banyak sangat benda, we put in battery somewhere dekat bawah lah, kata floor dekat bawah. Okay. Sebab kita tak nak drop dia
tak nak drop dia ke bawah balik ni, kita nak drop dia, tarik ke belakang kan. So let's say you want to have a battery on the floor, just to give you a good CG. Okay, Dia keluar. so Kan dia you keluar want to tu. shape the battery Dia so kena that it shape like size a floor. You boleh Tapi pilih dia laju gila nak mampus. fuselage. Tiba-tiba ni dia jadi kapal Okay, terbang. lepas tu you pergi ambil satu term kita panggil dia Aku tak dapat conformer. apa. Okay, so apa conformer dia buat ialah dia akan ambil shape kapal terbang tu. Okay, so let's say kita nak trim you, kita trim dia dekat 0.3 contoh, panjang bateri ni 0.4. Okay, bateri start panjang dia daripada sini sampai dekat 0.4 lebih. Okay, katalah ni panjang bateri tapi tak sepenuhnya ni, kita nak ambil bahagian bawah je. Okay, bahagian bawah je. So kita kena trim. Okay, so dia trim V1 ni, dia trim daripada 0.3 sampai 0.1. No, kita tak nak trim dekat situ. Okay, 0.3 meaning that dia dekat sini, location ni. Okay, so let's say kita try 0.1. Oh, okay, 0.1 kat situ. So 1 dia dekat 2. yang ni kadang-kadang ni memang kena cuba jaya juga sebab kita tak faham how it work, where is dia punya one dia. Kita start dengan 0.4. Okay, 0.4 dia dekat situ, 0.5. So 0.5 dia dekat sini, jadi 0.4. Sebab ni 0. Katalah 3. Okay, 0.35 give you floor dekat situ, and ini sampai 0.8, 0.15. So if we examine dia, it will take up ruang that much, which is pelik sebenarnya. 0.15, 0.35. Oh, dia buang yang itu. Okey, 5. Okey, sikit. 38. 12. Okey. Okey, ini ruang yang floor bawah yang kita boleh letak dengan bateri, for example. Okay, you can put your battery there. Bola colour yellow ke apa, tak kisahlah apa colour bagi nak letak. Okay, so dekat conformer ni, ini okay, so ada dia komputer, dia ada enjin dia, lepas tu masuklah exhaust dia apa semua tu, itu kemudian detail design. Fuel tank ni duduk atas ni, and kalau you rasa macam gila lah fuel tank duduk atas ni, tinggi sangat, tapi yelah, kalau you letak fuel tank kat atas bateri pun gila juga. Okay, takut terbakar pula bateri tu, terbakar minyak sekali-sekali. Katalah contoh you letak sini lah, so that you have cargo space yang besar, so meaning that I can just extend back to what yang saya suka, minus 0.4. Yeah, it's about right. Okay,
Sebab at bulk dia boleh isi barang. Ni ruang untuk barang, and ni fuel, ini enjin, ataupun ulanglah you nak letak fuel kat bawah, enjin kat atas, doesn't matter, boleh je. Okay. Ya betul lah, pelik juga letak fuel kat atas tu kan. Say fuel 16 liter, sorry. Okay. Tukar fuel, kita bubuh dekat bawah, ataupun fuel you nak pakai conformal fuel pun boleh, meaning that fuel tank dia conformal juga. So let's say kita delete fuel ni, okay, kita angkat balik enjin, sorry, mana enjin tadi, box, okay, generator, angkat dia balik naik atas. Dekat situ kita letak fuel tank kat situ, kat depan. Okay, letak fuel tank. So kita pakai conformal juga. So saya nak cepat, saya copy yang kat bateri ni, pergi kat transport fuselage, paste. Okay, cuma saya tukar ni jadi fuel tank. Okay, so fuel tank kita buh dekat minimum dia 0.2 macam tu. Duduk mana ni? Betul lah, depan tu 0.22 lah, datang sikit. So 0.38, lima, dua. Sini. Okay. Ini tak cukup 16 liter ni. Okay. Tak cukup. So maknanya you kena main dengan trim lah. Tak 0.5, tinggi sangat. 0.5, alright, 0.4. So yang ni ini math ni sebab kalau yang ni 0.5, kat sini dah 0.25. Sorry. So okay, so tengah-tengah 0.45. Ini jadi 0.05. Alright, yeah, about the side. Okay. So fuel tank, big rubber. Okay, so tangki minyak. Ni easily 16 liter boleh dapat. So tangki minyak, enjin kat atas ni. So senang nak check enjin, nak tengok connection dengan enjin, lepas tu you need to power up the battery here. Okay, for your CG. Wing ni memang penuh structure dia. Kalau nak letak wing dekat fuel pun boleh. Boleh juga kalau kita nak letak bateri dalam wing pun boleh. Tak kisahlah. Okay. But this is basically like this. Okay. So conformal ni, ini kita ambil ngam-ngam Kalau you ambil conformal takkanlah tebal ni enjin. Jadi maknanya dia kita kena ambil offset. Okay. 0.2 sikit. Tengok offset. Oh tak boleh. Boleh. Oh tu offset. Zero ya. Okay. Nampak macam conformal ni terkeluar daripada badan. Sebab badan ni, transport fuselage ni, kalau saya buat dia contoh glass golden you tengok bentuk dia ni kasar. Okay. Because number of U dia 33, number of W 13. So you buat currency 100. Dia dari bulat. Cantik. Bulat nanti. Okay. So lagi tepatlah bentuk badan ni. Kalau kita ambil transport fuselage, kita buat dah hidden, kita boleh nampak. Okay.
Nanti lebih tepat kat situ. Okay, so kita buat shade. So they give you some idea macam mana. So there you go, that's your system. Ni nak tambah benda lain pun boleh, ataupun nak tambah external fuel tank ke apa ke. So ni barang ni boleh bawa. Okay, so ini tujuan ni drafting je tau. Okay, ni drafting only. Nanti you still kena buat calculation betul. You still kena buat performance. So daripada drafting, design yang kita ada ni, okay, conceptual design yang ada ni, daripada sinilah kemudian ni kita akan buat performance punya calculation based on dark wing punya area, wing punya data, tail punya area, tail data, okay, and so on, body size. So what happened from here, okay, you can use USP Aero to calculate the aerodynamic, okay. Cuma for aerodynamic punya purpose, kotak-kotak yang lain-lain ni semua sila buang lah dulu, okay. Tinggalkan basic shape sahaja, okay, tinggalkan basic shape sahaja, okay. Probably propeller pun buang dulu, tinggalkan dia punya itu je. So to make it simple, okay, and you boleh calculate. So untuk yang itu kita buat kemudian lah, next time, okay, next time. So basically you nampak now is the purpose to show the concept. This is what. So boleh save save as, okay, save as AV. Okay, so tool ni lagi bagus daripada kita lukis pakai tangan, sebab saya tahu bukan semua orang ada bakat lukis dengan tangan, dan this give you the sense macam bentuk sebenar dia nanti macam mana. Okay, and you boleh tengok from all views, it make sense tak, logik tak kalau kita buat. Okay, size ni kena ataupun tak, kadang-kadang kita calculate tapi kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita tak tahu benda tu terlampau besar atau terlampau jauh. Contoh je tadi kan, saya mengagak estimation ni, distance dia adalah 5 kali ganda, tapi sebenarnya sikit lagi. Okay, dia tak perlu jauh sampai macam tu. Okay, so tadi bila saya refer balik dekat buku, rupa-rupanya dia bukan sampai 5. Macam yang saya scribble ni tadi. Bukan 8 sampai 10, dia 3. Dia 3 je. Okay, so ini tak betul, dia betul 3 je. Okay, 3 sampai 4 tu kan, 3 sampai 5 lah. 3 to 4 to 3 to 5. Okay, length of the cord. So dia tak perlu jauh sangat pun. Macam yang ni, kita tak jauh pun. So as a rule of thumb, okay, selalunya panjang, kalau kapal terbang transport macam ni, dia punya panjang overspan dia, mungkin panjang dia pendek sikit daripada wingspan dia kalau terbang transport. Okay. Tapi ada juga yang square, meaning that dia punya panjang dia lebih kurang sama dengan dia punya wingspan. Okay. Tapi ada kapal terbang yang ekstrim yang mana dia pendek tapi wingspan dia panjang sangat. Itu ada juga UAV yang latest one macam tu, tapi itu nak maneuver susah. Okay, jangan and very slow flying but very efficient. Okay, so dia berkorban lah something. Tapi apa pun, you kena buka buku di kapal terbang ataupun buku general knowledge pasal kapal terbang. Okay, buku-buku pasal kapal terbang, you tengok design, tengok bentuk dia, you just try to when you design, you tengok macam masuk tak. Okay, dia basically macam ni. Kalau dia sedap pada pandangan mata, okay, aerodinamik dia insyaAllah okay. Okay, kalau dia sedap pada pandangan mata, insyaAllah aerodinamik dia okay. Sebab saya pun tak tahu, dia ada sikit lah correlation antara good aerodynamics ataupun good design of airplane dengan dia punya rupa dia. Okay, dengan dia punya rupa. Sebab ada kapal terbang yang contoh macam tengok gambar for fat airplane. Macam ni kan, seriously aerodynamic dia memang teruk, tapi apa boleh buat, kerja dia memang bawa badan kapal terbang. Okay, so
ataupun bentuk-bentuk yang macam ni okey lagi. So memang dia made for the purpose. Ada satu kapal terbang tu dia very short and stubby. Okay. Tak ada pula gambar tu kat sini. But it's very short and stubby lah. Tapi basically if you look at many planes, okay, kapal terbang, walaupun dia macam ni, ini transport plane. Okay. So masa saya lukis tadi, saya tengah bayangkan ini lah. Saya akan bayangkan ini. Okay, that's the reason why I come up with this. Okay, I come up with this. Cuma ini kalau you tengok, body dia lebih pendek lagi daripada panjang sayap wing dia. Okay, tail dia pun agak besar, vertical tail pun dia agak besar, and barang dia bawa tu memang bulky carry. Yang ni kata bang besar, dia bawa fuel kat minyak, engine ni semua dekat propeller. Okay, tapi ini UAV. Okay, yang mana wing dia kita buat straight je sebab dia tak laju. Okay, tak ada reason mungkin kenapa kita nak buat dia macam ada tipe-tipe. Kalau nak buat juga boleh, okay, untuk tujuan estetik, yes, boleh. Okay, buat kalau you tengok macam ni, maybe the fuselage is a little bit too long. Okay, so actually you can make it short. Let's say it's 4 meters, that makes sense to me. Make it short. Okay, and betulkan balik dia punya aft tu 4.5. Sorry, 3. Okay, let's say you betulkan dia, you make it short, move the tail forward 2.2. Okay, tengok balik. Yep. Vertical tail ni, vertical tail, let's move dia 1.7. Okay, so ni nampak macam okey sikit, dan nampak macam lebih kurang super, macam design yang dah proven. Okay, nampak lebih kurang. Sebab apa yang kita buat ni transport plane, ya. So yes, it looks something like this. So I think it should work. Okay, cuma beza dia pakai straight wing. Okay, straight wing. So itu je lah basically tutorial untuk hari ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, silakan. Penat nak cakap. Doktor, Yep. kalau nak buat turbo fan macam mana? Nak buat turbo fan. You nak buat turbo fan. Contoh lah. Dia ada satu term itu doktor ni, duct. Okay, so you design a duct, DUCT, duct tu duct. Okay, so sekarang first you need to define the size. Ni duct ni besar untuk enjin besar. So let's say location duct ni sama, meter, symmetrical, 0.3 di atas ni. Okay, now kita nak buat dia macam turbo fan, so kita pakai propeller yang sama lah. Okay, so width dia 0.5, height pun 0.5. Okay, kalau you tengok ni jadi bentuk dia macam ni, macam tak gemuknya kan. So chord dia mungkin pendek, 0.2. Panjang sikit, 0.5 jugalah. Okay, kena move dia macam minus 0. Dia dekat tengah-tengah 0.3. Okay, so kat mana location propeller, dia duduk dia dekat tengah-tengah. Okay, so duct ni agak gemuk sebenarnya. So TOC ni katalah 0.1 je, lebih. So that's your fan. Okay, ataupun you nak nipis lagi, 0.06. Okay, so
Dia kalau kita buat hidden, kita dapat untuk yang macam tu lah. Okay, shade lah nampak sikit. So like this, kalau nak buat camber boleh jadi 0.04 untuk camber. Dia akan camber kat dalam, bukan dekat luar, camber dekat dalam. Okay, dia akan camber kat dalam. Unless you invert the airfoil, dia akan camber kat luar. Tapi nak buat apa camber kat luar? Dia sebenarnya tujuan ni untuk ni nak sedut angin tu, and then dia nak speed up sikit angin tu bila sampai ke depan ni. Okay, that's the reason why you have that camber tu. Okay. So ini turbo fan. So katakan, tak boleh turbo fan, kena pakai propeller banyak. Okay lah, pakai propeller banyak. Kita ambil propeller, design propeller ni bukan ada 7 tapi ada 20 blade. Tu. So that's your turbo fan. Okay. That's your turbo fan. Okay, faham. Thank you, Doktor. Okay. Sini macam kelakar kan, tergantung kat sini. Betul tak? Apa pasal tergantung turbo fan? So, and selalunya kalau kita pakai enjin turbo fan, dia punya propeller dia tak adalah besar macam ni. Okay? Tak adalah besar macam ni, kecil je lah. Let's say kita nak pakai juga turbo fan, sebab very interesting. Sebenarnya kita ada electric ducted fan, kalau you nak tahu. Okay, let's redesign this, okay, into electric ducted fan punya propulsion. Kita ambil propeller, mana propeller tadi? Prop. Okay, kita tak letak dekat 0.3 tapi kita letak kat kosong lah, rendah, duduk bawah tu. Okay, and then dia punya diameter dia 0.3 je. Untuk 0.3. So jadi kita betulkan balik duct ni, kita buat width dia 0.3, height dia pun 0.3. Okay, so balik, so dia duduk kat dalam. Okay, duduk kat dalam tu ducted fan. Okay, so location dia dekat situ. Now sekarang yang kita perlukan ialah macam mana kita nak gantung dia kan. Betul tak? Nak gantung dia kat sini, dekat wing. Okay, so there is a way to do that. So kita buang, contoh kita kita buang pot ni. Okay, now kita buat wing. Okay, sebab dia wing juga ni. So you just add wing. Okay, tapi wing ni vertical, dia ada exact mana ni dia komponen 1 meter, wing kat kosong, atas 0.1. Okay, wing tu more or less start dekat situ. Okay, so kita betulkan, takkan 9 meter wing ni kan, tak ada sikit je, 0.3 contoh. And then kita buat radial 90 darjah. Okay, root dia 0.5, dia pun 0.5. Okay, first kali kita bubur dia dekat atas enjin tu, so you have to move dia nanti 0. tu turunkan dia balik 0.1, tak sangat 5 buat shade. So kita main dengan wingspan dia. Okay, that makes sense kan. Okay, so kita main dengan sweep 60 degree. Betul. Dia.
rasa macam kecil sangat F1 ini, macam rasa nak tercabut je. Besar kan. Besar kan.